Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan masuk chapter baru iaitu chapter 10, Wave Properties of Particle. Okay, so but before that, I want to recap sikit. Okay, masa chapter 8, kita belajar pasal waves lah. Okay, so macam mana kita nak tahu the properties of the wave kan? So, maksudnya kalau kita cakap pasal wave ni, dia boleh melalui proses interference. Kan yang ada constructive dengan destructive tu, ataupun diffraction, okay? Yang kamu nampak ada bright, dark fringes, okay? So, dia discover lah properties of the waves. And then masa chapter 9 pula, dia cakap, light wave kita ni, bentuk dia sebenarnya macam ni kan? So, this is what we call as photons. Masa chapter 8 tu memang belajar wave tu macam tu lah, okay? Dia macam tu, okay? Tapi chapter 9, rupanya bentuk dia macam tu rupanya, okay? And then, so, yang lepas tu Einstein pun buatlah eksperimen ni kan, photoelectric effect, okay? So dia macam cakap, wave tu bentuk dia macam bulat-bulat macam tu kan. Tapi waktu ni dia tak tahu lagi yang sebenarnya light wave tu dia boleh juga dia macam particle kan, this one. Waktu ni diorang tak tahu lagi yang sebenarnya dia act as a particle. Dia tahu je bentuk tu dalam bentuk packets ataupun bentuk bulat-bulat kecil macam tu. Okay. Sampailah tahun 1923, datanglah seorang fizisis ni, nama dia adalah Bernoulli wavelength. Okay, dia bagi satu teori, dia cakap, teori tu nama dia adalah wave particle duality. Dia cakap, okay, a phenomenon where a particle exhibits wave property and a wave exhibits particle properties. Okay, so masa kamu belajar chapter 9 tu kan, masa kita belajar photoelectric effect tu, sebenarnya kan kita recap balik kan, kita ada metal surface, and dalam metal surface tu ada free moving electron. So what happen bila kita pancarkan cahaya kat situ, elektron tu boleh terkeluar kan. So waktu ni walaupun dia adalah wave kan, wave, tapi sebenarnya ini adalah sifat sesuatu particle. Maksudnya untuk knock off a particle, you have to be a particle, okay? So waktu ni diorang tak tahu lagi yang wave tu can act as a particle. And then datanglah di Bernoulli, dia cakap, sebenarnya wave kita, iaitu yang contoh eksperimen photoelectric effect tu, dia can act as a particle because it can knock out another particle, okay? So and then di Bernoulli ni cakap, particle boleh exhibit wave properties, wave boleh exhibit particle properties. Okay, apa dia punya evidence tu? Okay, kita tengok kat sini ya. Okay, kita dah belajar masa chapter 8 kita belajar pasal light waves kan. So di Bernoulli ni cakap, light wave tu can behave as a particle dan juga as a wave lah. Okay, macam mana kita nak tahu dia tu mempunyai wave property? Bila dia mampu untuk menunjukkan ciri-ciri ni, interference. Maksudnya kalau kita tahu dia wave, light tu adalah wave sebab dia boleh melalui proses interference kan, yang bila ada dua wave bertemu tu. And then juga melalui proses diffraction grating experiment kan, yang kita nampak bright dark fringes ke. So kita tahulah daripada eksperimen yang dah berselit dengan diffraction tu, kita tahu light ni adalah a wave, okay? Tapi masa photoelectric effect tu, which is yang baru diorang discover, rupanya light wave kita tu boleh act as a particle juga sebab it managed to knock another particle out. So maksudnya kat sini, walaupun dia adalah wave, light tu kita hanya tahu dia adalah wave, tapi we never thought that light particle ni kan selalu elektron, proton, yada kan. But also light sometimes can behave as a particle. It's not a particle, but it can behave as a particle. Okay, so this is mind blowing. So this is what we call as modern physics. Okay, it's not being thoroughly discovered, tapi sikit-sikit discover lah. Okay, macam tu And then we are talking about light here. Macam mana pula kalau kita ada particle, contohnya macam elektron, proton, macam mana kita boleh confirm yang dia pun behave as a wave? Macam mana kita nak tahu suatu benda tu ada wave property? Bila dia boleh lalui proses ni lah, interference, diffraction, yang aku belajar masa chapter 8 hari tu. Okay, so this one we are going to learn furthermore. Okay, and then what happened, di Bernoulli ni pun dah keluarkan teori tu, and then dia pun keluarkanlah dia punya equation. Okay, dia cakap, so kita ada suatu particle, suatu benda tu, dia boleh juga mempunyai sifat particle dan juga mempunyai sifat wave. Jadi dia keluarkan formula. Okay, so dia letakkan ciri-ciri wave dengan ciri-ciri particle tu. So ciri-ciri wave adalah mempunyai lambda.
Okay, and then ini adalah idea daripada Planck kan, awal-awal daripada Planck yang cakap yang kita belajar masa chapter 9 tu. So dia kekalkan juga Planck constant ni, and then dia cakap kalau partikel ini adalah ciri wave Okay, ciri-ciri partikel pula dia letak momentum kat situ. H lambda equals to H over momentum. Kenapa dia letak momentum? Sebab kalau dia partikel, kita cakap dia ada both mass dengan velocity. Okay? So dia punya equation ni, dia letak dua-dua ciri tu, iaitu wave dengan particle. So this is his equation lah. Dia nak prove that bila kita ada sesuatu benda tu, kita tak kisahlah kita ada particle ke, kita ada light ke, dia boleh juga exhibit ataupun mempunyai some of them ciri-ciri wave, some of them ciri-ciri particle. Okay, so this is the formula lah. Okay, so and then we are going to try questions that use this formula. Okay.